Okay. Cikgu kena hafal ke semua tu? Yang mana? Yang mana? Yang mana Isyani? Iaitu yang ini ke? Yang lapisan bumi ke? Ataupun yang struktur bumi? Yang mana satu? Yang mana satu yang kena tahu, yang kena hafal? Okey. Okey, yang kena hafal ya. Sistem fizikal bumi ni ya. Sistem fizikal bumi ni kita kena tahu atmosfera, litosfera, hidrosfera dan biosfera. Ini memang kena tahu. Okey, yang empat ni. Kemudian, okey, yang seterusnya iaitu struktur bumi pun kena tahu. Tadi, okey, sistem fizikal bumi. Yang ini struktur bumi. Struktur bumi pun kena tahu. Iaitu ada kerak bumi, ada mantel dan juga ada teras bumi. Okey, so ada 3. Dan teras bumi tu dia pecah 2 lagi. Iaitu teras luar dan teras dalam. So itu yang kena ingatlah. Tak perlu hafal pun, tapi kena tengok banyak kali supaya kamu ingat. Tengok banyak kali supaya kamu ingat. Itu penting. Okey. Baik. So daripada sini kita akan pergi hari ini kepada benua, lautan, laut utama dan juga selat. So cikgu tak nak pergi ke mana-mana bahagian, kita tengok gambar sebab gambar paling senang. Jom kita tengok. Okey. Baik. Sekali imbas. Okey, boleh tak bagi tahu cikgu? Okey, ada benua-benua di sini. Okey, iaitu ada berapa benua ni cikgu? Kita tengok Ada Amerika Utara, kemudian kita ada benua Eropah, okey, kemudian kita ada benua Asia. Dan seterusnya kita ada benua Amerika Selatan, kemudian kita ada benua Afrika dan juga kita ada benua Australia. Okey, dan satu lagi kita ada benua Antartika. Jadi total ada berapa benua? Ada berapa benua? Bagi tahu cikgu. Ya, ada 7. Ada 7 benua kat sini Ini seluruh bumi. Ya, Rusia tu sebenarnya sebahagian besar adalah Asia. Namun begitu, mungkin kamu kata, ya. Okey, namun begitu. Ni ada namun begitu ya. Namun, okey, Moskow iaitu ibu negara Rusia terletak di bahagian sini. Okey, terletak di bahagian sini. Itu Moskow, ibu negara Rusia. Sebab itu bila ibu negara Rusia ini, okey, iaitu Moskow, terletak berhampiran dengan Eropah. Sebab itu orang selalu kata bahawa Moskow itu adalah Eropah, maka Rusia itu adalah Eropah. Even though sebenarnya most of Russia adalah dalam Asia. Yes, most of Russia ada dalam Asia. Nampak tak? So itu sebabnya. Okay. Baik. So daripada gambaran ini, okey, cuba bagi tahu cikgu. Okey, benua apa yang kamu lihat? Benua apa yang terbesar di dunia? Bagi tahu cikgu, benua apa yang terbesar di dunia? Yes. Benua yang terbesar di dunia, kamu tengok gambar pun kamu tahu. Benua terbesar di dunia sebenarnya adalah benua Asia. Nampak ni? Ini semua Asia. Okey, ni semua benua Asia, termasuk juga Malaysia. Tidak. Bukan Amerika Utara, tidak. Yang terbesar memang benua Asia. Yang kedua terbesar barulah Amerika Utara. Amerika Utara. So yang ini nombor 1, okey, dan yang ini nombor 2 terbesar di dunia. Okey. So itu dikatakan benua-benua yang terbesar di dunia. Okey. Baik, kemudian daripada sini bagi tahu cikgu, benua apa yang terkecil? Benua apa yang terkecil di dunia? Okey. Benua Eropah, are you sure? Okey. Benua yang terkecil adalah Australia. Australia ini adalah benua yang terkecil. Eropah lagi besar
benua Australia. Jadi ini yang dikatakan benua-benua yang terdapat di seluruh dunia. Ada 7 benua. Okey, 7 benua, okey, iaitu Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropah, Afrika, Asia dan juga Australia serta Antartika. Antartika sebenarnya nombor 3 terbesar. Nombor 3 terbesar di dunia. Tetapi Antartika tidak ada penghuni. Maknanya Antartika tak ada orang. Antartika tak ada orang sebab dia terletak di kutub selatan. Dan kalau ada pun ialah para saintis. Para saintis ada di Antartika. Mereka menjalankan eksperimen dan juga buat kajian berkaitan dengan benua Antartika. So, inilah dia 7 benua yang terdapat di seluruh dunia. Dan Malaysia terletak di Asia. Okey, kita tengok di sini ya. Okey, benua Asia. Fakta-fakta yang penting. Benua Asia adalah benua yang terbesar di dunia. Meliputi keluasan kira-kira 55.8 juta kilometer persegi. Cikgu tersilap rupanya. Benua Afrika adalah benua yang kedua terbesar di dunia. Wow. Macam mana dia boleh kira yang kedua, cikgu? Okey. Baik. Cikgu yakin macam mana benua Afrika ni yang kita tengok, macam mana dia boleh jadi nombor 2 yang terbesar, cikgu? Padahal nampak Amerika Utara lagi besar. Sebenarnya apabila Amerika Utara ni yang ini dicantumkan dekat sini, yang ini pun cantum kat sini. Kalau dirapat-rapatkan semua ini, maka dia jadi lebih kecil daripada Afrika. Sebab nampak tak? Dia banyak kawasan-kawasan laut, nampak tak? Dia dan banyak pulau-pulau. So kalau dicantumkan, dia sebenarnya kecil je. Afrika, dia satu pulau ataupun kita kata satu benua yang besar. Sebab itu Afrika nombor 2 terbesar di dunia. Cikgu silap, my mistake. My mistake lah. So itu dikatakan sebagai benua yang kedua terbesar di dunia, iaitu benua Afrika. Ya. Kemudian benua Amerika Utara adalah benua yang ketiga terbesar di dunia. Benua Amerika Utara meliputi kawasan seluas 24.5 juta kilometer persegi. Benua Amerika Selatan adalah benua yang keempat terbesar. Benua Amerika Selatan, maknanya susunan dia, yang ini 1, Afrika nombor 2, kemudian Amerika Utara nombor 3, dan Amerika Selatan di sini nombor 4. Kemudian benua Antartika, benua yang paling selatan, iaitu yang mana, cikgu, benua Antartika? Yang ini. Meliputi kawasan seluas kira-kira 14 juta kilometer persegi. Maka Antartika jatuh nombor 5 terbesar di dunia. Kemudian benua Eropah adalah benua kedua terkecil di dunia. Benua Eropah meliputi keluasan kira-kira 10.4 juta kilometer, dan benua paling kecil ialah benua Australia, iaitu benua yang paling mendatar, maknanya paling flat. Mendatar tu flat, flat di seluruh dunia, meliputi keluasan kira-kira 7.6 juta kilometer persegi. So inilah dia benua-benua yang kita ada di dunia ini. Dan nak tanya kamu, Malaysia terletak di benua apa? Malaysia terletak di benua apa? Baik, bagus. Malaysia terletak di benua Asia, dan inilah Malaysia. Nampak tak? Inilah Malaysia. Kat situ. So itulah dia Malaysia. Negara kita lah. Jadi inilah dia kedudukan bagi benua-benua di negara kita. So cikgu kena tahu ke each benua kilometer persegi? Tak perlu.
Yang paling penting kamu kena tahu nombor satu paling besar apa, nombor dua yang paling besar apa, kemudian benua yang paling kecil apa, dan benua yang kedua terkecil tu apa. Itu je. Benua yang terbesar, benua yang terkecil, benua yang kedua terbesar, dan benua yang kedua terkecil. Itu je. Dia punya saiz tak perlu tahu. Saiz ni sebenarnya jarang ditanyakan lah. Jarang ditanya. Jarang keluar soalan-soalan tanya tentang berapakah saiz each benua. No. So jangan risau Jangan risau. Okey. Baik. So itulah berkaitan dengan benua-benua yang terdapat di dunia. Baik. Kemudian kita lihat selain daripada benua, kita tengok lautan. Okey. Kita tengok laut. Okey, lautan yang ada di seluruh dunia. Jom kita tengok lautan ini. Okey, baik. So kalau kita lihat di sini, okey, lautan apa yang ada sekali imbas. Okey, bagi tahu cikgu lah, sekali imbas kamu tengok lautan apa yang terbesar di dunia? Sekali kamu tengok ada lautan Arktik, ada lautan Pasifik, ada lautan Atlantik, ada lautan Selatan, ada lautan Hindi, kemudian ada laut Sulu, ada laut Cina Selatan. So, agak-agaknya lautan mana yang terbesar di dunia? Lautan yang mana? Okey. Baik, lautan yang terbesar di dunia adalah lautan iaitu lautan Pasifik. Ini ini yang terbesar di dunia sebab apa lautan Pasifik terbesar di dunia? Kerana lautan ini dia sambung daripada sini tau. Bukan. Lautan Pasifik ini daripada sini, okey, dia sambung sampailah ke sini tau. Sampai ke sini. Dia sambung sampai ke sini. So, itu semua adalah lautan Pasifik. Kalau globe kan, dia bercantum tu. So, lautan Pasifik adalah lautan yang terbesar di dunia. Dan di lautan Pasifik ni ada, okey, lautan yang paling dalam. Ada yang paling dalam lautan yang paling dalam. Okey. Kita tengok lautan ini. Okey, seperti ini. Okey, kita lihat lautan Pasifik. Lautan Pasifik adalah lautan yang terbesar di dunia. Pasifik. Okey, dan purata kedalaman dia, okey, average kedalaman dia ialah 4,300 meter, iaitu 4.3 kilometer. Dalam tu. Dalam. Okey. Kemudian lautan Arktik. Lautan Arktik pula ialah lautan yang terkecil dan tercetek di dunia. Okey, baik. Kat mana lautan Arktik ni cikgu? Lautan Arktik di atas ni. Ni lautan Arktik. Okey, yang terkecil dan juga yang tercetek. Maknanya tak berapa dalam lah. Tapi dalam juga. Kan? Jadi itu lautan Arktik. Kemudian yang ketiga iaitu lautan Atlantik. Lautan Atlantik sebenarnya adalah lautan kedua terbesar di dunia. Dan dia memanjang dari utara ke selatan dan membentuk seakan-akan huruf S. Ya ke cikgu? Okey, jom kita tengok. Lautan Atlantik ni nampak tak? Yang ini, okey, lautan Atlantik. Okey, turun begini dan begini. Okey, dia bentuk S sebenarnya. Dan lautan ini kita kata sebagai lautan Atlantik. Dan kalau ada pelajar tanya, okey, kalau ada pelajar tanya, cikgu, okey, kat mana Titanic tenggelam? So, Titanic tenggelam di kawasan lautan Atlantik kat sini. Somewhere around here. Lautan Atlantik tenggelam di kawasan-kawasan ini. Lautan Atlantik.
So siapa yang tengok Titanic dia tahulah sebenarnya Titanic itu Jack mati sebab kesejukan, betul. Sebab laut tu sejuk. Dan lautan Atlantik, Titanic itu dia telah berlayar daripada England. Okay, daripada England dia berlayar untuk pergi ke New York. Pergi ke New York. Okey, tetapi dalam perjalanan tu kalau tak salah kat sini, okey, dia telah terlanggar iceberg dan dia tenggelam. Di mana tu? Lautan Atlantik. Okey. So, cikgu, semua laut memang sejuk ke? Okey, sebenarnya laut di kawasan atas ni memang sejuk. Kawasan atas ni memang sejuk. Tetapi, tapi kalau lautan di kawasan di sini atau lautan di kawasan sini, dia dah mula panas. Lautan di sini dia air dia panas sedikit. Sebab apa? Dia berhampiran dengan kawasan khatulistiwa. Garisan khatulistiwa, so cuaca dia, iklim dia memang panas. So itu beza antara lautan itu ya. Dari kata bro. Ya, betul betul Jashwin. Siapa nak tahu boleh tengok dalam filem Titanic. Okey, betul Jashwin. Okey. Baik, itu lautan Atlantik. Kemudian seterusnya, okey, lautan Hindi. Lautan Hindi ialah lautan ketiga terbesar di dunia. Bersepadanan dengan benua Asia, Afrika dan juga Australia. Dengan purata kedalamannya 3,900 meter. Dalam tu. Dalam. Ya. Dan seterusnya iaitu lautan selatan. Okey, lautan selatan, lautan yang mengelilingi benua Antartika. Okey, lautan selatan ini mengelilingi benua Antartika di bawah ni. Ini lautan selatan. Baik, lautan besar. Tapi kalau laut kecil sikit, contohnya laut Cina Selatan. Okey, terletak dalam lingkungan lautan Pasifik. Maknanya, kalau kita tengok mana cikgu laut Cina Selatan, yang ini. Korang tengok betul-betul ya. Okey, korang tengok betul-betul. Ini adalah laut Cina Selatan ni. Yes. Ya. Okey, ada beza. Yes, ada beza. Ini adalah laut Cina Selatan. Okey. Dan laut Cina Selatan ini okey, di dalam lautan Pasifik. Dalam lautan Pasifik. So itu ada laut Cina Selatan. Okey. Yes. Cikgu, selat dengan sungai apa beza dia? Okey, nanti cikgu tunjukkan. Laut Sulu terletak di barat daya Filipina berhampiran dengan Pulau Borneo. Baik. So ini adalah Pulau Borneo. Cikgu nak tunjuk satu-satu ya. So ini adalah Pulau Borneo. Ini Pulau Borneo. Ini Pulau Borneo. Maka kalau kita lihat di sini ada Laut Sulu. Dipanggil Laut Sulu yang berhampiran antara Pulau Borneo dengan Filipina. Baik. So itu Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Selat Melaka. Selat Melaka pula adalah terletak di perairan antara Semenanjung Malaysia dengan Pulau Sumatera. Ada sejarah dia ke? Ya, ada. Ada sejarah dia. Dan ini adalah selat terpanjang di dunia. Baik, ada yang tanya tadi, cikgu, apa itu selat sebenarnya cikgu? Selat ni sebenarnya adalah laluan laut yang sempit. Laluan air laut yang sempit. Maknanya diapit oleh dua kawasan tanah. Jadi itu dipanggil sebagai selat. Dan Selat Teberau, satu lagi Selat Teberau, merupakan kawasan perairan sempit yang memisahkan Semenanjung Malaysia dengan Singapura. So itu adalah
Selat Tebrau dan juga Selat Melaka. Okey, baik. So kalau korang dah tengok yang ini, okey, apa kata kalau kita tengok betul-betul? Okey. Ya betul. Betul Husaini. Betul. Baik. So apa kata kita tengok betul-betul? Yes, kita tengok betul-betul berkaitan dengan okey, bentuk muka bumi ini. Okey, benua-benua, lautan-lautan yang kita telah belajar, Laut Cina Selatan, okey, Selat Melaka dan selat-selat sebagainya. Okey. Okey, memang ada ke cikgu? Ya. Kita boleh tengok, okey, jom kita tengok okey dalam bentuk yang sebenar. Okey, jom kita tengok. Okey, ya. Betul tu. Okey, jom kita tengok. Baik. So, sekarang kita berada di atas. Okey, kita berada di atas bumi. Nampak nampak bumi Ini bumi kita. Okey. Dan kalau kamu lihat, cikgu duduk kat mana? Dekat Selangor lah. Okey. Baik. So, sekarang kita tengok benua-benua dulu. Kita tengok benua yang terbesar di dunia, iaitu benua kita adalah benua Asia. Nampak tak ni benua Asia? Ini adalah benua Asia, yang mana benua Asia ini daripada kawasan di atas ni, okey, sampailah di bawah ni, okey, sampailah ke India, sampailah ke Indonesia, Malaysia, dan naik ke China, Jepun dan seluruh Rusia. Ini adalah dikatakan sebagai benua Asia. Okey, Arab benua Asia. Nampak tak cikgu masukkan Arab? Tanah Arab ini adalah benua Asia. Arab benua Asia. Arab Saudi benua Asia. Okey, India benua Asia. Kemudian juga Turki, sebahagian Turki benua Asia. Begitu juga kita ada Myanmar, Bangladesh, China, Jepun, Korea, tu semua Asia. Indonesia di bawah ni Indonesia, Malaysia, Thailand tu semua Asia. Singapura, yang ini adalah tanah Arab lah ni. Yang cikgu yang bentuk peta ni, ini tanah Arab lah ni. Yang bentuk tanah Arab ni, ini adalah Arab Saudi, so ini adalah Asia. Manakala yang sebelah sini ni, ini Afrika. Ini Afrika. Nampak tak? Okey, yang ini adalah Afrika. Iaitu ini adalah benua yang kedua terbesar di dunia, iaitu benua Afrika. Di mana benua Afrika ini adanya negara-negara seperti ada Mesir, Egypt Mesir, Afrika Selatan, Nigeria, kemudian negara-negara Afrika lah, Sudan dan sebagainya. Palestin bukan di sini. Palestin dengan Firaun semua kan. Palestin bukan di sini. Palestin sebenarnya terletak di sini. Ini kawasan Palestin. Ini kawasan Palestin yang kecil tu. Tu dekat Israel. Itu Palestin. Itu kawasan Palestin. So kita dah tengok Asia. Asia memang paling besar. Nombor 2 adalah Palestin Asia juga. Kemudian kita dah tengok Afrika. Kemudian kalau kita nak tengok benua yang ketiga terbesar dunia adalah benua Amerika Utara. Nampak tak benua Amerika Utara ni? Asia lah juga saya ni. Asia. Ini adalah benua Amerika Utara, iaitu termasuklah United States, iaitu Amerika. Termasuk juga Canada. Ada Canada kat atas ini. So ini semua adalah benua Amerika Utara, iaitu benua yang ketiga terbesar di dunia. Baik. Kemudian benua yang keempat yang di bawah ini,
Okey, iaitu benua Amerika Selatan. Okey. Okey. Kalau kita lihat, okey, iaitu benua Amerika Selatan terkenal dengan negara-negara yang expert bermain bola sepak. Seperti Brazil, nampak tak? Okey, seperti Brazil kat sini. Kemudian seperti kalau kita lihat seperti Argentina, ini Brazil Di Brazil, kemudian kita ada Colombia, kemudian kita ada negara seperti di bawah ni Paraguay. Okey, kemudian kita ada Argentina, nampak Argentina di sini. So ini semua adalah negara-negara Amerika Selatan. Amerika Selatan. Itali, Europe ke cikgu? Ya, betul. Okay, thank you Zaini. Baik. Kemudian, okey, kita lihat kepada benua seterusnya, iaitu benua Eropah. Benua Eropah dekat sini. Ini benua Eropah, nampak tak? Benua Eropah, okey, iaitu daripada kawasan, okey, Iceland ini, okey, bawa ke Spain, kemudian bawa kepada sebahagian daripada Turki, Georgia dan naik ke kawasan ini. Okey, kawasan ini. Ada negara apa kat sini cikgu? Switzerland kat sini juga. Nampak tak? Antara negara-negara yang terkenal. United Kingdom, iaitu England. England kat Eropah. Ireland kat Eropah. Netherlands. Netherlands tu Belanda pun dekat Eropah. Okey, Belgium kat Eropah, Europe. Germany, Europe. France dekat Eropah. Spain, Eropah. Portugal, Eropah. Austria, Eropah. Okey, Czechia pun Eropah. Itali pun Eropah. Okey, Greece, Romania, Ukraine. Yang sedang perang ni pun juga adalah Eropah. Ya, UK European, yes, UK European. Okey, Norway, Sweden, Finland dan dekat sini ada sebuah negara kecil lagi. Okey, kalau kita lihat, iaitu Transylvania pun okey adalah Eropah. Ni Switzerland. Switzerland pun adalah Eropah juga. Okey, Switzerland. Begitu juga kalau kamu tengok United Kingdom. United Kingdom ada England, ada Ireland, ada Scotland. So United Kingdom pun adalah juga London semua ni adalah juga dalam Eropah ataupun Europe. UK dalam bahagian mana? Baik, untuk pengetahuan kamu, inilah dia UK. Inilah dia UK. Inilah dia United Kingdom. Dan United Kingdom ni sebenarnya negara apa cikgu? Dalam United Kingdom ada 3 buah negara, iaitu ada England, kemudian ada Wales, ada Wales dan satu lagi ada Scotland. Tiga-tiga ini bergabung menjadi United Kingdom. Kena faham United Kingdom tu gabungan 3 buah negara, Scotland, England dan juga Wales. Menjadi United Kingdom. Nampak tak? Termasuk juga satu lagi iaitu Northern Ireland. Maknanya Ireland Utara juga sebahagian daripada United Kingdom. Boleh faham? Ikan paus kat mana-mana pun ada. Apalah kau ni. Okey. Baik. So itu berkaitan dengan United Kingdom. Baik. Seterusnya kita tengok benua yang terkecil di dunia. Iaitu benua apa? Benua Australia. Inilah benua Australia. Nampak tak benua Australia? Ini semua benua Australia. Benua Australia dikatakan adalah benua yang paling flat. Paling flat. Kerana apa? Benua ini kebanyakan kawasan tinggal orang Arab ataupun orang-orang Australia tinggal di tepi-tepi pantai. Di kawasan tengah-tengah ni dia tak ada orang sebab dia kawasan gurun. Gurun.
Afrika dah ke belum? Dah. UK masih dalam Europe ke? Ya, betul. Arab Saudi ada salji? Tak ada. Tak ada. Okey. Okey. Jadi itu adalah benua Australia. Benua yang terkecil di dunia. Dan kalau kita lihat benua Afrika, inilah dia benua Afrika. Okey. So kalau ada yang bertanya, cikgu, Afrika yang mana? Inilah dia Afrika. New Zealand sebenarnya termasuk dalam benua bersama-sama dengan Australia juga. Termasuk dengan benua Australia juga. So ini adalah kita kata sebagai benua Afrika. Dan benua Afrika ni ada apa, cikgu? Okey, benua Afrika, okey, ada apa? Okey. So ini benua Afrika. Benua Afrika ada negara seperti Egypt. Kat sini ada Egypt, Cairo ni ya. Egypt, Libya, Algeria, kemudian Mauritania, Mali, Nigeria, kemudian juga ada negara seperti Sudan, Ethiopia, Zambia, dan juga ada Afrika Selatan. Jadi. Dan Dubai kat mana? Dubai di benua. Dubai, yang terkenal itu terletak di United Arab Emirates. United Arab Emirates, UAE. Di sinilah terletaknya Dubai yang terkenal di dunia tu kan. So kalau kita lihat, tu nampak tu. Ada Dubai. Tu Dubai dalam United Arab Emirates. So Dubai terletak di UAE. United Arab Emirates, dan terletak di benua Asia. Baik. Dan benua yang kita kata benua yang paling asing. Yang paling asing, yang tak ada orang kita nak tengok ialah benua Antartika. Ada usai ni. Ini benua Antartika. Benua Antartika ni memang hujung ke hujung memang ais sahaja. Tak ada apa-apa. Kecilnya, kecil ke? Besar. Kalau kita nak tengok berapa besar, cikgu? Baik, cikgu tunjuk cikgu kira nampak tak ni? Berapa kilometer tu? 5,736,000 kilometer. Tak boleh. Memang sini tak ada apa-apa pokok pun yang boleh ditanam. Sebab dia adalah kawasan yang penuh dengan ais. Tak ada orang. Tak ada orang yang tinggal di sini. Kalau ada pun hanyalah saintis-saintis yang mana mereka tinggal di kawasan-kawasan untuk dibuat kajian seperti kawasan-kawasan ini. Ada tak kawasan yang kita boleh? Kat Asia. Kita tak boleh relate sebenarnya. Tak boleh relate pun sebenarnya. Tak boleh relate dengan Asia sebab jauh beza. Kenapa saintis dia boleh, cikgu? Sebab mereka nak buat kajian. Nampak tak? Nampak tak kat sini? Ini benua Antartika. You see? Sekelilingnya hanyalah ais. Mana ada pokok? No trees at all. No trees at all. Mana ada ais? Mana ada pokok? Semuanya ais sahaja. See? Semua pokok. Dan ini bendera negara-negara yang telah membuat kajian di kawasan ini. Kenapa tak ada bendera Malaysia? Sebab bendera Malaysia belum sampai lagi kot kat sini. So kita ada UK, kita ada bendera Amerika, kemudian ada United Kingdom, ada Australia, dan negara-negara lain. Ada line ke, cikgu? Tak ada. Tak ada line. So kalau kita pergi keluar, nampak tak? Nampak ni? Penuh dengan ais. Mana boleh nak tanam pokok? Geographic South Pole. Nampak tak? So South Pole maknanya
iaitu berkaitan dengan kutub utara. Ah, yeah, betul. So we arrive and we able to plant our flag at the geographical South Pole. The pole, yes, but under very different circumstances from those expected. So inilah dia, okay, berkaitan dengan, okay, berkaitan dengan kutub utara. Tak ada pokok. Macam nak hidup ni? Berapa darjah kat sini? Okey, kita boleh anggarkan bahawa suhu kat sini boleh mencecah sehingga negatif 20 darjah Celsius. Negatif negatif 20 darjah Celsius. Okey, negatif okey, matilah kan. Ya, betul. Okey, semua boleh mati. Jadi sebab itu orang tak pergi sana. Kena pakai berapa helai baju? Oish, tebal. Memang sangat tebal. KO kita, betul. So itulah dia, okey, benua Antartika. Baik. Kita dah tengok benua. Kita nak tengok lautan. Baik. Lautan yang terbesar kita belajar tadi ialah lautan Pasifik. Besar ke cikgu? Besar. Okey, ini lautan Pasifik. Nampak tak? Ini daripada sini United States of America, daripada sini Amerika, okey. Dan ini semua adalah lautan Pasifik yang biru ni, lautan Pasifik sampailah ke Tokyo, sampai ke Philippines dan juga Papua New Guinea. So yang biru ni semua adalah okey, Pasifik. Dan di tengah-tengah lautan Pasifik tu ada apa? Ada Pulau Hawaii. Nampak tak? Ada Honolulu, Hawaii, Kepulauan Hawaii. So ini adalah Kepulauan Hawaii. Jadi inilah yang dikatakan sebagai bagi saya cikgu nak lagu bagi saya okey. Tak perlu. Okey, ini lautan Pasifik yang terbesar di dunia. Itu lautan Pasifik. Lautan yang kedua terbesar di dunia ialah lautan apa? Lautan Antartik. Kat mana lautan Antartik, cikgu? Inilah dia lautan, Antartik pula, Atlantik. Hawaii benua apa? Benua Amerika Utara. Okey. Baik, ini adalah lautan Atlantik. Nampak tak lautan Atlantik besar? Dan tadi ada yang tanya, cikgu, tu kapal apa? Kapal Titanic tu dia sebenarnya tenggelam kat mana, cikgu? Okey, dia sebenarnya bertolak daripada England, okey, naik kapal Titanic tu, dia bergerak menghala ke United Kingdom. Okey, bergerak ke New York City. Tetapi dalam perjalanan tu, okey, dia telah terlanggar ais somewhere around here. Somewhere around here, di mana kawasan ini telah dikenal pasti sebagai kawasan tempat di mana tenggelamnya Titanic. Cerita Titanic tu sebenarnya yang kapal tenggelam tu memang betul. Itu memang betul-betul cerita betul. Okey, gambar Titanic tu memang betul, memang tenggelam kat sinilah. Okey, memang tenggelam kat sini, somewhere around here. Okey. Jadi kita tak tahu sama ada betul ke ada kawasan tengah-tengah laut ni. Ya, memang ada sebenarnya. Okey. Cuma kita tak tahu sama ada boleh mendarat ke atau tidak. Okey, let's say kalau kita boleh mendarat. Oh, tak boleh mendarat lagi. Okey. Kita cuba kok mana tahu berada di atas kawasannya. Tak ada juga. Okey. So ini kita katakan sebagai kawasan yang dikatakan don't know Atlantic. Okey. So ini yang dikatakan sebagai kawasan yang dikatakan kapal Titanic telah tenggelam. Adakah kita boleh turun ke kawasan-kawasan itu? Oh, kita sampai ke kawasan pulau lah. Sebuah pulau. Uish. Okey. So ini sebuah kawasan pulau yang terletak di lautan Atlantik. Lain macam lah pulau ni. Okey. Ya, lain macam lah pulau ni. Okey.
Sebelum tu memang ayam. Okey. Baik. So, ini adalah pulau di mana air laut dia sangat bersih. Sangat bersih. So, kalau kamu tengok air laut ini nampak macam cantik, tapi hati-hati. Air laut dia sangat sejuk. Sangat sejuk. Dia tu macam jalan raya. Ya, sini ada jalan raya sini ya. Ada jalan raya, ada kawasan pulau. Okey. Dan kawasan pulau ini okey, terletak di tengah-tengah lautan Atlantik. Boleh minum tak boleh minum. Okey, tujuan kat situ apa jadi? Okey, kalau kau pandai berenang selamatlah, tak pandai berenang matilah. Kan? Lemas. Okey. Baik, kemudian yang di bawah ini adalah lautan selatan. Baik. Paling penting sebenarnya cikgu nak tunjukkan kepada kamu tentang apa yang dikatakan sebagai selat. Kita tengok di sini. Inilah dia selat. Okey, ini selat. Dan selat ialah satu kawasan yang mana laluan air laut yang sempit, yang dikelilingi oleh dua tanah di kiri dan kanannya. Inilah dia dipanggil selat. Dan ini dipanggil Selat Melaka. Okay. Kalau sungai itu berada di kawasan tanah. Sungai itu berada di kawasan tanah. Contohnya, kalau kita lihat, nampak tak yang mengalir tu? Okey, kamu nampak tak yang ini? Nampak tak yang berbengkang-bengkok tu? Itu adalah sungai. Okey, itu adalah sungai Langat River. Nampak tak di sini? So, air sungai dia tawar. Sungai ialah air tawar. Laut air masin. Laut air masin. So itu beza dia. Itu beza sungai dengan laut ataupun dengan selat. Selat ialah laluan air yang terletak di tengah-tengah antara dua tanah yang besar. Lebih kuranglah. Okay, sungai macam penapis tak juga. Sungai hanya mengalirkan air daripada bukit turun ke dalam laut. Itu sungai. Baik, satu lagi selat, iaitu Selat Tebrau. Baik, kita belajar tadi Selat Tebrau. Selat Tebrau kat mana cikgu? Selat Tebrau kat sini. Yang ini Selat Tebrau. Iaitu daripada sini naik atas ni dan dia memisahkan antara Singapura dan juga Johor. Dan ini adalah Pulau Singapura. Itu dipanggil Pulau Singapura. Ini Singapura. Okey, itu adalah Singapura. Singapura di bawah Johor. Johor ke atas, so Singapura tu kat bawah. Okey. So itu adalah Pulau Singapura dan situ ada Selat Tebrau. Batu Bat Kota Tinggi Johor. Okey, bagus. Okey. Dan kemudian di sebelah kanan inilah Laut Cina Selatan. Yang ini ini dipanggil Laut Cina Selatan, iaitu South China Sea. Okay, South China Sea kat sini. Strait tu sebenarnya adalah selat. Straits of Malacca maknanya apa? Selat Melaka. Ini Selat Melaka. Dan ini Laut Cina Selatan. Yang ini Selat Melaka. Yang ini Spratly Island. Dan inilah dia Laut Sulu. Kita ada belajar tadi Laut Sulu kan? Ini Laut Sulu. Laut Sulu ini terletak di antara Filipina dan juga Kepulauan Borneo di sini. So itu dipanggil Laut Sulu. Jadi kita dah tengok berkaitan dengan laut-laut yang terdapat di seluruh dunia. Jadi dengan itu cikgu harap supaya kamu tahu di mana lokasi dia dan kamu tahu okey, memang inilah kawasan-kawasan lautan, kawasan benua, okey, yang terdapat di seluruh dunia.
Okey. Baik. So cikgu nak teruskan tapi malangnya kita pun telah tamat ke okey, waktunya dah sampai dekat pukul 4. Okey, so kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Okey. Baik.